Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita lagi dalam Fizik Tingkatan 4, Bab 2 Daya dan Gerakan 1 bagi latihan pra-latihan formatif 2.3. Sebelum kita teruskan, jangan lupa untuk tekan butang subscribe bagi tidak ketinggalan mengikuti video-video PDPC yang akan dimuat naik nanti. Dan 1, nyatakan definisi jatuh bebas. Maka definisinya adalah jatuh bebas adalah kejatuhan objek disebabkan daya tarikan graviti semata-mata tanpa sebarang pengaruh rintangan udara dan daya luar. Untuk soalan 2, suatu objek dijatuhkan dari ketinggian 35 meter. Maka soalannya, apa yang dia nak? Kira masa yang diambil untuk objek tersebut sebelum jatuh ke tanah. Maka diberikan ialah jatuh dari ketinggian 35 meter. Sasaran kita negatif 35 meter. Kenapa S nilainya negatif? Kerana nilainya adalah di bahagian bawah daripada titik kedudukan objek yang asal. Okay, nilai T yang perlu dicari, selain daripada S dan T, kita juga ada nilai A iaitu pecutan graviti negatif 9.81 ms negatif 2. Dan oleh kerana dijatuhkan, nilai H laju awal diandaikan sebagai sifar 0 ms negatif 1. Kita gunakan formula S sama dengan UT tambah setengah AT kuasa 2. Kita gantikan dengan nilai yang telah diberikan. So, S ialah negatif 35. U kosong setengah A ialah negatif 9.81. Dan nilai T yang perlu dicari. Maka nilai T kuasa 2, 7.1356. Untuk hilangkan kuasa 2, punca kuasakan. Dan jawapan akhir untuk masa 2.67 saat. Okey, seterusnya untuk soalan nombor 3. Satu objek dilontar ke atas. Keywordnya dilontar ke atas dengan halaju awal 30 ms negatif 1. So, soalan, berapa ketinggian maksimum yang boleh dicapai oleh objek tersebut? Dan diberikan juga nilai pecutan G sama dengan 9.81. Okey, pertama keluarkan dahulu maklumat yang diberikan. Lontar ke atas dengan halaju awal 30 ms negatif 1. Dan apa yang kita perlu cari? Nilai S. Maka U 30 ms negatif 1. Nilai S yang perlu dicari. Nilai A adalah negatif 9.81 ms negatif 2. Dan pada ketinggian maksimum halaju akhir sepatutnya sifar 0 ms negatif 1. Persamaan gerakan linear yang paling sesuai iaitu V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2AS. So, kita cuma ada satu unknown yang belum diketahui iaitu S. Maka ubah S supaya di hadapan. V kuasa 2 tolak U kuasa 2 bahagi 2A. Masukkan gantian. So, kosong tolak 30 kuasa 2 bahagi 2 darab negatif 9.81 dan diselesaikan. So, jawapan akhir 45.87 meter. Okay, untuk soalan nombor 4. Sebuah roket bergerak ke atas dengan halaju 20 ms negatif 1. Dia bergerak ke atas, halaju awalnya 20 ms negatif 1. So, soalan yang pertama, apa yang terjadi kepada gerakan roket apabila bergerak ke atas? Ini adalah roket air, roket yang kita lancarkan guna pump. Maka apabila roket naik ke atas, semakin lama halajunya semakin berkurang. So, untuk A, roket akan bergerak dengan halaju semakin berkurang. Dan bila halaju berkurang, maksudnya nyah pecutan seragam. Okey, kenapa? Kenapa semakin naik ke atas, halajunya semakin berkurang? Apa alasannya? Kerana arah roket bertentangan dengan arah tarikan graviti.
Dan soalan C, hitung hal laju roket apabila ketinggian 15 meter. So, kita keluarkan semua maklumat yang diberikan. Nilai S 15 meter, hal laju akhir yang perlu dicari. Nilai pecutan ialah negatif 9.81 dan nilai hal laju awal 20 ms negatif 1. Betulkah simbol yang saya berikan? Sepatutnya U 20 ms negatif 1. Maka kita gunakan formula V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2 AS. Masukkan ke dalam gantian. So, U ialah 20 kuasa 2 dan tambah 2, A ialah negatif 9.81 darabkan dengan S 15. Maka V setelah dipunca kuasakan, jawapan akhir ialah 10.28 ms negatif 1. Okay, soalan seterusnya, soalan nombor 5. Kita ada sebiji bola plastik dan bola besi yang sama saiz. Dilepaskan dari tebing bukit. Soalan, adakah bola itu akan sampai ke kaki bukit pada masa yang sama? So, jawapannya adalah tidak. Kenapa? Tidak. Bola besi yang akan sampai ke kaki bukit dulu. Kerana kedua-dua bola itu bukan mengalami pergerakan jatuh bebas. Sebab dia kata dilepaskan dari tebing bukit. Pergerakan jatuh bebas khusus untuk objek apabila jatuh hanya disebabkan daya tarikan graviti semata-mata. Maksudnya tiada sebarang molekul udara. Dan jatuh bebas hanya boleh dilakukan dalam keadaan vacuum. Itu maksudnya. Dan jelaskan jawapan anda. So, bola plastik berongga dan akan mengalami daya rintangan udara yang lebih tinggi. Maka, jawapan ini dibuat dengan andaian tiada angin lintang yang boleh menyebabkan perubahan arah pada bola plastik yang ringan. Okay, untuk soalan 6. Okay, sebuah objek dilontar ke atas secara menegak dan mencapai ketinggian maksimum 3 meter. Soalan pertama perlu cari hal laju awal, hal laju objek semasa dilontar ke atas. Soalan B ditanya masa untuk sampai ke ketinggian maksimum. Dan soalan C, masa untuk objek kembali ke kedudukan asal. Maka keluarkan dahulu semua maklumat yang diberikan. So, U yang kita tak tahu, hal laju awal yang perlu dicari. So, S kita ketinggiannya 3 meter. A ialah negatif 9.81 dan V pada ketinggian maksimum hal laju akhirnya adalah 0. So, untuk A yang untuk mencari hal laju awal, kita gunakan formula V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2AS. Jawapan akhir untuk U adalah 7.67 meter. Jangan lupa untuk punca kuasakan jawapannya tadi supaya hilangkan kuasa 2 pada. Maka untuk B, kita perlu cari masa untuk ketinggian maksimum. So, masukkan dalam persamaan V sama dengan U tambah AT. B ialah 0, U 7.67 yang kita perolehi tadi dan A negatif 9.81. Maka kita dapat jawapan untuk T 0.78 saat. Dan untuk C, masa yang diperlukan untuk objek kembali ke kedudukan asal, kita cuma perlu buat, kita darabkan sahaja 2, maksudnya pergi, dia lontar ke atas dan kembali semula ke kedudukan asal. So, kita darabkan sahaja dengan masa yang diperoleh tadi, 2 darab 0.78, maka masa untuk sampai ke kedudukan asal adalah 1.56 saat. Okay, bagi soalan terakhir untuk pralatihan formatif 2.3, sebiji bola pimpong dilepaskan jatuh secara menegak. Okay, keywordnya jatuh ke bawah. Okay, bagi sebuah bangunan setinggi 10 meter. Soalan pertama, masa untuk bola sampai ke tapak bangunan. Soalan B, untuk cari hal laju bola sebelum mencecah tanah lantai, iaitu hal laju akhir. Dan soalan C,
jarak tegak bagi saat pertama. Okey, kita lihat maklumat yang diberikan adalah oleh kerana dia jatuh ke bawah, nilai sasaran adalah di bahagian bawah kedudukan titik asal. S ialah negatif 10 meter. T masa yang dicari. Nilai A adalah negatif G, negatif 9.81 dan laju awal kita 0 sebab dilepaskan jatuh. Maka untuk A, kita gunakan formula S sama dengan UT tambah setengah AT kuasa 2. Maka masukkan ke dalam gantian, dapatkan nilai T kuasa 2 kita perolehi 2.04. Punca kuasakan, maka jawapan akhir untuk masa 1.43 saat. Untuk soalan B, untuk dapatkan nilai H laju akhir, gunakan formula V sama dengan U tambah AT. Nilai V yang dicari U sifar, A negatif 9.81, T yang diperolehi dalam A tadi 1.43 dan laju akhir yang diperolehi negatif 14.03 ms negatif 1. Kenapa laju akhir nilainya dalam negatif? Kerana kedudukannya di bahagian bawah kedudukan titik asal objek. Dan akhir sekali untuk C, untuk dapatkan jarak tegak pada saat pertama, gunakan persamaan S sama dengan UT tambah setengah AT kuasa 2. Tapi T kita gunakan nilai 1 saat. Masukkan ke dalam gantian. Jarak tegak yang diperolehi adalah 4.905 meter. Okey, setakat itu sahaja untuk pralatihan formatif 2.3. Terima kasih kerana menonton. Anda boleh teruskan dengan menjawab latihan formatif 2.3 dalam buku teks fizik masing-masing. Siapkan tugasan dan upload dalam Google Classroom kelas masing-masing. Bersedia juga dengan pembelajaran kita untuk masa akan datang. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Terima kasih dan selamat belajar.